Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada minggu ini? Sihat tak? Cikgu sentiasa doakan dan sentiasa berharap agar kalian sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, pada minggu ni cikgu nak sambung topik kita yang lalu. Okey, yang mana tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 4. Jadi apa tajuk tu? Tajuk tu kalau kamu dapat tengok, tengok cikgu tunjuk apa tu? Seni foto, iaitu genre fotografi. Jadi dalam tajuk ini kamu akan pelajari tentang kategori-kategori dalam seni karya fotografi. Okey, dalam seni fotografi. Nak tahu lebih lanjut? Jom. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan sedikit tentang apa? Tentang objektif ataupun standard kandungan dalam mata pelajaran ini. Okey, bagi tajuk ini standard kandungannya adalah 9.1 pemahaman terhadap seni foto, 9.2 eksplorasi dan aplikasi penghasilan genre fotografi bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni foto, 9.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, 9.4 penghayatan terhadap hasil karya seni foto dengan menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Bagi standard pembelajaran pula, murid boleh 9.1.1 menjelaskan definisi genre dalam fotografi, 9.1.2 memerihalkan jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi dan 9.1.3 membincangkan kepelbagaian genre fotografi. Baiklah. Cikgu pun dah tak sabar nak kongsi ilmu dengan kamu hari ini. Okey, seni foto ialah telah menjadi satu bidang ilmu dan kerjaya yang diperlukan pada masa kini. Teknologi penghasilan kamera, lensa dan juga perkakasan serta peranti pengimejan semakin canggih sejajar dengan keperluan fotografi dalam periklanan, surat khabar, majalah, fashion, ketenteraan dan juga aeronautik ataupun angkasa. Okey, maksudnya kat sini kita nak bagi tahu bahawa seni foto ni kalau dulu sekadar hobi, tapi sekarang ni dah menjadi salah satu bidang pekerjaan yang sangat popular. Okey, dalam seni foto ni pun terdapat pelbagai genre ataupun dikatakan dengan kategori-kategori fotografi. Jadi jom kita tengok apakah kategori ataupun genre tu. Okey, pada amnya genre fotografi dikaitkan dengan kategori ataupun style bagi membezakan sesuatu karya seni foto. Kebanyakan fotografer menghasilkan pelbagai style foto berdasarkan minat, kepakaran serta bidang kerjaya masing-masing. Maksudnya dalam genre ni maksudnya adalah style ataupun kategori. Maksudnya setiap fotografer, orang yang mengambil gambar tu kita panggil dia fotografer. Okey, setiap fotografer ni dia mempunyai style masing-masing, ada cara masing-masing, kategori masing-masing, okey, untuk menghasilkan seni fotografi mereka. Okey, kita tengok jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi. Fotografer menggunakan teknik dalam fotografi bagi merakam foto untuk tujuan tertentu. Okey, contohnya fotografi potret digunakan untuk dokumen penerbitan rasmi atau majalah. Fotografer juga boleh mengaplikasikan beberapa teknik fotografi bagi satu-satu tujuan. Misalnya, bagi tujuan periklanan, fotografer boleh menggabungkan teknik tangkap dekat dan juga fashion untuk mendapatkan hasil yang menarik. Genre ini diklasifikasikan berdasarkan hal benda ataupun bentuknya. Kalau kamu tak faham, jangan risau. Cikgu akan terangkan satu-satu selepas ini. Ini dia. Apa itu genre fotografi? Tadi cikgu dah terangkan sedikit secara ringkas. Okey, kalau kita tengok secara faktanya, genre ini adalah style fotografi yang merakam gambaran kejadian sebenar mengenai manusia, tempat, objek dan juga peristiwa. Umumnya, foto yang dihasilkan akan menjadi rekod kepada peristiwa penting dan juga bersejarah. Okey, sebab itulah kalau kita tengok bila ada majlis perkahwinan, ada fotografer, bila ada berlaku kemalangan jalan raya, pasukan polis akan ambil gambar, okey, sebagai bukti. Itu yang kita katakan sebagai bukti ataupun untuk direkodkan, okey, sebagai peristiwa yang penting dan juga bersejarah, okey, untuk rujukan kita lah ya. Seterusnya,
Okey, kepelbagaian genre fotografi. Kenapa pentingnya kepelbagaian ni? Kenapa pentingnya pelbagai jenis genre ataupun pelbagai kategori fotografi? Kenapa penting? Yang pertama, membolehkan bidang ini berkembang dengan lebih luas dan membantu fotografer mengenal pasti bakat serta minat yang khusus dalam seni foto. Genre ini membantu penonton untuk memahami kandungan ataupun konten dan juga konteks. Okey, konteks foto yang dirakam serta memenuhi keperluan pelanggan. Maksudnya kalau kita kata foto ni terdedah kepada orang kata peristiwa sahaja, contohnya macam perkahwinan sahaja. Jadi dia tak meluaslah, semua fotografer nak ambil gambar kahwin. Jadi siapa yang nak ambil gambar kalau ada kemalangan ke, ataupun siapa yang nak ambil gambar macam landscape ke, pemandangan ke, kan. Jadi bila ada banyak kategori ni, jadi fotografer ni boleh merakam gambar-gambar ikut minat masing-masing dan juga ikut kemahiran masing-masing. Okey, yang kedua, kenapa penting? Sebab bila ada kepelbagaian genre fotografi ini mampu meningkatkan profesionalisme, nilai sesuatu imej dan juga memaksimumkan impak foto yang dihasilkan. Selain itu, genre ini dapat membantu fotografer menguasai teknik-teknik fotografi dengan lebih mendalam dan menentukan jenis kamera serta perkakasan yang sesuai. Hasilnya, foto yang dirakam menjadi lebih berkualiti dan mampu menjadi medium untuk berekspresi serta menyampaikan mesej dalam komunikasi visual. Maksudnya kat sini cikgu pendekkan. Okey. Cikgu ringkaskan di sini, setiap genre fotografi ni menggunakan kamera yang berlainan, teknik yang berlainan, fungsi yang berlainan, banyak perbezaan antara setiap genre fotografi ni juga menggunakan perkakasan yang berbeza-beza. Faham tak? Ibarat macam kita nak memasak lah. Kalau kita nak masak bubur, kita guna periuk. Tapi kalau kita nak goreng ikan, kita guna kuali. Macam tu lah. Nak menghasilkan genre fotografi, mempunyai kamera yang berlainan jenis, mempunyai perkakasan yang berlainan jenis. Okey, seterusnya kat sini cikgu bagi pendedahan sedikit lah apa yang dikatakan dengan contoh genre fotografi. Kalau kita tengok dekat buku teks kamu, dia ada tulis kat situ fotografi dokumentasi dan kewartawanan, lebih kepada kewartawanan lah ya. Okey, yang kedua fotografi jalanan, potret ataupun potret, fashion, alam dan landscape, produk dan periklanan, seni halus dan juga micro ataupun kita cakap tangkap dekat, close up. Kita selalu guna perkataan ni sebenarnya dalam secara tak langsung. Setiap daripada kita yang ada kamera pada phone ni, banyak aplikasi kan. Sebenarnya semua aplikasi-aplikasi ini ataupun contoh genre ni ada dalam telefon kita. Jadi lepas ni bolehlah kamu tengok belik-belik telefon kamu supaya bila kamu mengambil gambar, kamu boleh menghasilkan satu gambar yang berkualiti. Okey, baiklah. Jom kita kenali apakah yang ada dalam genre fotografi. Yang pertama, genre fotografi dokumentari ataupun kewartawanan. Okey, Kak Cikgu tak naklah baca macam semua panjang-panjang tu. Okey, semua perkataan, semua ayat tu ada dalam buku teks kamu. Dekat sini, poin yang penting yang pertamanya adalah untuk rekod kepada peristiwa penting dan bersejarah. Okey, kemudian memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Maksudnya kalau wartawan ni nak cerita tentang bola, jadi kena ambil gambar bola lah. Dia tak bolehlah ambil gambar orang tengah bawa motosikal. Okey, macam tu juga kalau dia kata dia nak beritakan tentang ada bencana alam, takkan dia nak tunjuk gambar orang sedang makan. Jadi tak jelas, betul? Jadi tujuan untuk dokumentasi dan kewartawan ni, tujuan fotografi untuk menyampaikan maklumat secara jelas. Dan mesej yang disampaikan oleh seorang wartawan tu lebih kukuh dengan sokongan secara visual. Fotografi ni lah, gambar tu adalah salah satu bukti yang kukuh. Okey, seterusnya dokumentari kehidupan. Yang ni lebih kepada foto-foto yang menceritakan tentang kehidupan. Kalau kamu buka buku teks kamu, muka surat 197, dia nampak gambaran tentang nelayan. Nampak tak? Ada perkampungan, ada ada kakak tu duduk atas sampan kan, ada air-air tepi tu. Okey, itu menunjukkan tentang kehidupan. Jadi dokumentari kehidupan. Seterusnya, fotografi jalanan. Biasanya fotografi
fotografi jalanan ni dia shoot gambar, ambil gambar secara tak langsung yang tanpa dirancang. Maksudnya bila dia nampak angle tu cantik je, sudut tu cantik je, dia cuba ambil gambar. Okey, dan gambar tu nanti boleh menyampaikan mesej pada suasana yang tertentu, aktiviti yang tertentu. Itu yang kita katakan dengan fotografi jalanan. Okey, kalau kamu baca dalam buku teks kamu tu, dia ada tulis kat situ, memfokuskan kepada rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Maksudnya gambar tu di sekeliling kita. Okey. Penekanan terhadap ketepatan masa juga dan teknik pembingkaian adalah aspek penting bagi genre ini. Jadi kamu boleh bacalah dalam buku teks kamu. Sebab kebanyakan foto dalam genre jalanan ini dihasilkan dalam warna hitam dan putih. Okey. Lagi satu, genre ini merupakan salah satu aliran yang lebih mengutamakan objek dalam pengambilan foto. Seterusnya adalah genre fotografi jalanan juga. Yang ni kehidupan masyarakat yang mana boleh bermain di kaki lima dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok pada genre fashion pula, dia berbeza. Okay, contohnya genre fashion ni sering digunakan pada produk. Contohnya pakaian. Kalau kita nak ambil gambar pakaian, kita nak jual, contohlah kita nak jual orang kata secara dalam online ke, dalam talian ke, okay, nak jual secara nak promosi dekat banner ke. Okay, kat sinilah pentingnya fotografi genre fashion ni. Okay, yang mana bertujuan untuk mengiklankan dan sering dilihat pada majalah-majalah fashion. Okay, kreativiti diperlukan untuk menghasilkan foto fashion yang dapat mempengaruhi pelanggan. Maksudnya gambar yang menarik, okey, yang mana fotografer yang mengambil gambar fashion tu yang menarik, boleh menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang diiklankan itu. Faham tak? Ini contoh dia, genre fotografi fashion. Okey, biasanya diambil dalam studio ataupun di luar studio. Selain itu, kita ada genre fotografi portrait. Merakam foto seseorang sama ada individu ataupun berkumpulan untuk menampilkan rupa, kepribadian dan juga hal benda. Okay, contohnya fotografi portrait ni macam kita nak buat banner company kan, pengurusan, kita nak letak gambar-gambar manager dan sebagainya, kita menggunakan genre fotografi. Biasanya kalau kita nak buat annual report, kita nak buat majalah kan, majalah syarikat dan sebagainya, genre fotografi ni genre fotografi portrait ni digunakan. Okey, kerana fotografi portrait ini memberi penekanan terhadap personaliti hal benda yang ingin dirakam melalui teknik pencahayaan, latar belakang dan juga gaya. Kena pose lah. Okey, kena pose macam ni ke gitu. Itu adalah fotografi portrait. Seterusnya, ini contoh. Tengok fotografi portrait gadis desa, lepas tu foto pengantin. Okay, dia lebih jelas lah dia close up kepada subjek matter yang ingin dia gambarkan lah. Ini cikgu ada sebut mula-mula tadi, genre fotografi alam dan juga landscape. Ada di kalangan fotografer, dia suka jalan-jalan waktu petang, senja dan sebagainya. Tujuan dia nak merakam alam semula jadi. Kadang-kadang suasana pagi lain, suasana senja lain. Jadi dia merakam setiap gambar tu supaya boleh direkodkan. Ada juga di kalangan fotografer yang ambil gambar ni untuk dijual, menjadikan orang kata sumber pendapatan, okey, secara online dan sebagainya. Seterusnya, fotografi produk dan juga periklanan. Tadi kita iklan fashion, pakaian. Yang ini untuk produk dan juga periklanan. Apa-apa jenis periklanan sekalipun. Yang mana foto genre ini melibatkan bantuan suntingan dari seni-seni grafik untuk mendapatkan hasil yang menarik. Maksudnya bukan kita shoot saja gambar, tapi kita perlu ada grafik juga, ada penambahbaikan. Mungkin kita kena menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun orang kata kita kena gunakan perisian-perisian yang tertentu untuk menarik minat umum untuk melihat iklan dan seterusnya mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk ataupun apa sahaja barang yang diiklankan. Ni contohnya periklanan jam, lepas tu dia nak jual makanan, nak jual sayur ke kan, ditunjuk gambar tu nampak sedap, nampak fresh, nampak wow. Itulah fotografi produk dan juga periklanan. Seterusnya cikgu pergi pada fotografi landscape, yang mana dia merakam ruang alam semula jadi maupun buatan manusia yang terdapat di sekeliling kita. Maksudnya macam cikgu cerita daripada awal tadi, terdapat banyak kategori, banyak genre, banyak style fotografi, landscape, fashion, produk,
dan sebagainya. Okey, kalau kamu nak tengok lebih lanjut boleh tengok dalam buku teks kamu lah ya. Okey, kalau nak mengambil gambar ataupun untuk fotografi landscape ni, penggunaan tripod, filter dan beberapa peralatan tambahan kebiasaannya diperlukan dalam genre ini. Maksud diperlukan alat ataupun perkakasan sampingan untuk mendapatkan satu foto gambar ataupun fotografi landscape yang menarik. Okey, seterusnya kita pergi kepada genre fotografi. Ni contohlah ni. Gambar bangunan, gambar menara, environment dari atas, bawah dan sebagainya. Itu adalah fotografi landscape. Dan yang seterusnya adalah fotografi dekat dan juga dipanggil mikro. Okey. Yang mana fotografi tangkap dekat ataupun close up ni adalah genre yang memfokuskan hal benda. Karya-karya fotografi ini turut mengaplikasikan teknik komposisi, pemangkasan dan juga pembingkaian. Okey, nanti cikgu terangkanlah yang pembingkaian itu frame lah. Maksudnya dia ada gambar yang kita ambil tu ada seolah-olah penggunaan frame di tepi dia. Itu dia kata pembingkaian tu. Okey, genre ini sesuai digunakan untuk foto yang memerlukan perincian. Contohnya pada contoh macam mana cikgu nak cerita. Contohnya fotografer yang mengambil gambar-gambar haiwan yang kecil, mikro yang kecil lah, yang kecil. Contohnya dia nak gunakan sebagai kajian gambar semut ke, gambar lebah ke, okey, dia akan ambil zoom close up sampai dia nampak secara lebih detail bulu-bulu lebah, kaki-kaki semut. Itu yang kita katakan dengan close up. Seterusnya, ni contohnya lah, contoh tangkap dekat. Mungkin di zoom pada gambar kucing tu. Kalau kita tengok gambar yang sebelah tu, muka surat 21 tu, gambar bunga, nampak titisan air tu. Itu yang kita kata tangkap dekat. Okey, mikro, yang kecil tu. Okey. Seterusnya, seni halus. Ada juga sebenarnya dalam fotografi ni seni halus. Apa benda tu? Okey, kalau genre ini tertumpu kepada nilai estetik karya foto tersebut yang mana mengandungi makna yang tersirat serta memerlukan penelitian yang mendalam. Maksud kalau kita tengok gambar tu, kalau kita tengok gambar produk tadi, kita tahu okey, itu produk contohnya itu produk susu, itu produk produk ataupun nak jual buahan, nak jual pakaian. Tapi kalau dalam fotografi seni halus ni, kita tak boleh terus dapat apa mesej yang disampaikan melalui gambar tu. Kita kena pandang, kita kena telitikan betul-betul, baru kita boleh faham. Itu yang kita katakan dengan fotografi seni halus. Okey, biasanya karya fotografi ni turut dijadikan bahan pameran. Inilah contohnya. Kalau kita pandang sekali lalu macam tu, kita tak faham, melainkan kita baca tajuk dan juga mesej yang nak disampaikannya. Okey, ini contoh kamu boleh tengok dalam muka surat 202 dalam buku teks kamu. Seterusnya, kalau kita dah tahu fotografi itu sendiri dah menarik, banyak kategori-kategorinya, mesti ada pencetus-pencetusnya, betul tak? Mesti ada ikon-ikon fotografinya. Jadi kita kena belajarlah sedikit siapa ikon fotografi di Malaysia. Okey, sebab dekat negara kita memiliki fotografer yang berbakat besar dan telah menempa lama di dalam ataupun di luar negara. Terdapat beberapa orang tokoh fotografer yang dikenali berdasarkan genre fotografi. Contohnya Amri Ginang. Kalau Amri Ginang ni genre fotografi portrait. Okey, kemudian kita ada Cik Ahmad Azhar bagi genre fotografi jalanan dan juga Wazari Wazir bagi genre fotografi dokumentasi. Jom kita kenal dengan orang-orang tu. Okey, cikgu takkan pergi lebih lanjut, cikgu takkan baca semua teks ni sebab semuanya terkandung dalam buku teks kamu. Okey, kalau tak jelas dalam slide cikgu, rujuk buku teks kamu. Okey, yang pertama adalah Amri Ginang. Dia ni adalah fotografer kelahiran negeri Sabah. Okey, mendapat pendidikan formal di of Early College. Okey, dia belajar di luar negara. Okey, boleh tengok dalam buku teks kamu lah. Seterusnya, Cik Ahmad Azhar. Siapa pula dia ni? Dia ni adalah seorang fotografer yang terkenal dalam genre fotografi jalanan. Kena ingat tokoh-tokoh ni. Kalau ikon Amri Ginang tadi, dia lebih kepada apa dia? Okey, dia lebih kepada genre fotografi portrait. Okey, portrait. Tapi kalau Cik Ahmad Azhar ni, dia lebih kepada jalanan. Okey, seterusnya ini antara contoh-contoh karya hasil daripada Cik Ahmad Azhar tadi.
Okey, seterusnya Wazari Wazir. Siapakah beliau ni? Beliau ni merupakan fotografer sepenuh masa dan sering diberikan tanggungjawab untuk merakam foto majlis-majlis rasmi di dalam dan di luar negara. Wazari juga gemar melancong dan berkongsi foto serta tips fotografi dalam blog dan juga laman sosialnya. Jadi kamu lepas ni bolehlah usah-usah tengok-tengok blog Wazari Wazir. Mana tahu bila kamu berminat dalam bidang fotografi, mana tahu kamu teringin nak jadi seorang fotografer yang berpendidikan dan berilmu. Okey, bolehlah kamu tengok dan belajar macam mana teknik menghasilkan satu karya fotografi yang menarik. Okey, ni contoh dia ambil siapa tu? Yang di Pertuan Agong kita. Okey, dah selesai kita punya PDPC hari ini. Seperti biasa, cikgu sertakan sedikit latihan formatif untuk pengukuhan kefahaman kamu. Okey, tengok latihan yang telah cikgu sediakan. Namakan genre fotografi berdasarkan pernyataan yang diberikan. Yang pertama, penekanan terhadap personality, hal benda yang ingin dirakam melalui teknik pencahayaan, latar belakang dan juga pose. Cikgu dah sebut tadi pasal pose. Macam ni ke? Macam ni ke? Okey. Yang kedua, foto yang dihasilkan menjadi rekod kepada peristiwa penting dan juga bersejarah. Yang ketiga, kerap menggunakan saiz bukaan aperture yang kecil kepada lensa agar objek yang pada latar hadapan dan latar belakang menjadi lebih jelas. Nak bagi hint ke? Tak boleh. Kena tengok dalam buku. Okey, yang keempat, kebanyakan foto dalam genre ini dihasilkan dalam warna hitam dan putih. Senang sangat soalan dia. Pejam mata pun boleh jawab kan? Okey, itu sajalah kelas kita pada hari ini. Jangan lupa sekiranya kamu ada sebarang pertanyaan, komen dekat cikgu punya video. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Tingkatan berapa? Tingkatan 5 pula jumpa cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga SOP. Bye.